8 juta. $11,111 kekosongan jawatan dalam Polis Pelajar Malaysia PDRM dikuatkan sehingga 31 Januari lalu. Dalam Jabatan Urusan PDRM atau Zainul Izzat berkata, ketika ini 5,000 individu sedang dilatih bagi mengisi kekosongan jawatan pegawai rendah polis. Ia juga dengan mengambil kira SOP ditetapkan dan parti kekosongan yang ada dijangka dapat diisi menjelang akhir tahun depan. Penjawatan kita 13,900 orang. Kekuatan kita 13,255. Mana kekosongan tak banyak 551. InsyaAllah untuk perancangan ini jumlah pemelatih kelima ini by end of this year kekosongan yang ada ini akan kita penuhkan. Alhamdulillah pada minggu kita lihat apa ini pasal kami pun ada kita pernah masuk apa ini fasa ini dan kita lihat kita masalah apa ini meneruskan bagian isi kosongan itu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis rakyat jawatan ke-20 Semangka dan Pengurusi Kesatuan Keluarga Polis Aktif di Melaka. Dan meskipun terdapat kekosongan penjawatan, ia tidak menjelaskan kesiapsiagaan PDRM dalam menghadapi peralihan negara memasuki fasa akhir. Baiklah, kita mulakan jam menunjukkan 9.35 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Guru Besar SK Taman Kepong, Cik Alimi bin Mat Rasib, yang dihormati Cik Melvin Moses YDP PIBG SK Taman Kepong, tetamu jemputan kita yang dihormati Cik Krishnan Kumar, Pegawai SISC Plus, Pejabat Pelajar Daerah Sentul, para guru-guru seluruhnya ibu bapa. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama berkumpullah dalam secara atas talian untuk sesi sembang satu bersama dengan pengurusan sekolah sebelum kita buka sesi persekolahan kita pada hari Isnin ni. Untuk maklumat ibu bapa, jadi seperti yang kita sedia maklum, nanti Guru Besar akan jelaskan lebih lanjut bahawa sesi persekolahan kita pada kali ini semua murid akan datang lah. Okay, dan info-info segala maklumat kita akan kongsikan nanti di dalam WhatsApp group nanti. Jadi untuk tanpa melengahkan masa, saya teruskan sajalah sesi sembang satu kita. Dengan itu saya menjemput Guru Besar kita lah untuk sebagai permulaan bicara kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cik Alimi bin Mat Rasib, Guru Besar SK Taman Kepong. Terima kasih Cik Norman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang Berusaha Cik Krishnan Kumar, SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Sentul, merangkap pegawai perhubungan sekolah ataupun singkatannya nak mudah kita sebut bapa angkat lah SK Taman Kepong. Sahabat saya Mr. Melvin Moses YDP PIBG, Besar Guru Perkanan, guru-guru dan juga ayah dan ibu murid-murid SK Taman Kepong. Alhamdulillah hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam sesi Sembang Sabtu. Dan untuk makluman tuan-tuan, Sembang Sabtu ni program yang kita anjurkan bersama dengan PIBG SK Taman Kepong. Yang sebagai satu medium untuk kita berkomunikasi. Kerana kita melihat bahawa komunikasi ini sangat penting. Lebih lagi bila melakukan sekolah, komunikasi antara pihak sekolah, ibu bapa dan PIBG itu perlu sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni, positif dan sebagainya. Jadi untuk memastikan hasrat kita komunikasi sentiasa positif, berkesan, ini adalah salah satu medium lah untuk kita berkongsi info, bertukar pendapat dan untuk memastikan akhirnya nanti keputusan yang kita ambil ini bermanfaat pada semua pihak. Jadi pada pagi ini kita dapat bersama-sama juga dengan Cik Krishnan Kumar. Cik Krishnan Kumar ni
bagi saya lah sebahagian hatinya memang sangat berada di SK Taman Kepong. Kita banyak menerima bimbingan, tunjuk ajar daripada Encik Kumar dari segi pengoperasian sekolah, terutamanya yang melibatkan MLT. Kemudian ada seorang lagi, Puan Farida Hanim. Puan Farida Hanim ini SIP, juga daripada Pihak Pendidikan Daerah Sentul. Dan Puan Farida lebih menumpukan kepada saya lah sebagai seorang pentadbir, lebih lagi saya seorang pentadbir yang dalam kalangan guru besar ni junior lah. Jadi mereka ni adalah di balik tabir. Ayah dan ibu mungkin jarang melihat penglibatan mereka secara terus dengan ibu bapa, tapi mereka ni Cik Kumar dan Puan Farida sangat rapat dengan sekolah, dan sentiasa berkunjung ke sekolah, kunjung bantu untuk memastikan pengoperasian sekolah ini berada di landasan yang tepat. Dan manfaatnya, impaknya memang kita boleh lihat di SK Taman Kepong bagaimana Puan Farida, Cik Kumar sentiasa memainkan peranan yang membantu sekolah, terutamanya kami di kalangan guru dan juga PIBG. Jadi terlebih dahulu Cik Kumar, terima kasih banyak-banyak. Hari ini programnya banyak tetapi susun balik jadual hari ini Cik Kumar, semata-mata untuk bersama dengan kita semua. Jadi ini adalah satu peluang yang terbaik bagi kita dengan adanya Cik Kumar dan pastinya Cik Melvin lah, YDP APG bersama AJK lain. Ini pun di balik tabir tuan-tuan, di SK Taman Kepong. PIBG SK Taman Kepong sangat supportif, sangat membantu dan sentiasa ambil tahu. Ini yang kita sangat-sangat bersyukurlah dengan apa yang berlaku di SK Taman Kepong. Dan akhir sekali, tuan-tuan, ayah dan ibu, sama juga saya terima kasih di atas kesediaan ayah dan ibu untuk bersama-sama pada program kita pada hari ini. Ini satu indikator yang sangat baik. Maksudnya kita sama-sama ambil tahu apa yang akan berlaku, sedang berlaku di sekolah ini. Dan pastinya tuan-tuan, ayah dan ibu, kerjasama yang erat antara beberapa pihak ini, termasuk kita ada rakan strategik Persatuan Penduduk, NGO yang terlibat sama dalam memastikan sekolah kita ini adalah sekolah yang terbaik untuk anak tuan-tuan. Kami boleh janjikan kami laksanakan perkara kerja sebaik yang mungkin, dan insyaAllah manfaatnya nanti akan kita terima terutamanya pada anak-anak kita lah. Jadi sebagai pembuka bicara setakat ini dulu. Nanti ada sesi taklimat daripada saya berkaitan dengan pengoperasian sekolah bagi sesi 2022-2023. Jadi itu dulu Cik Rahman. Saya serahkan kembali kepada Cik Rahman. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Guru Besar Cik Alimi Memang Rasif atas ucapan alu-aluan kepada semua yang hadir pada Sembang 1 pada pagi ini. Jadi segala info kita akan kongsi selepas ini. Okey, seterusnya saya menjemput YDP PIBG SK Taman Kepong, Cik Melvin Moses selaku wakil ibu bapa untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Cik Melvin. Ya, terima kasih Encik Norman. Yang berusaha Encik Halimi Bidman Rasif, Guru Besar SK Taman Kepong, yang dihormati Encik Krisha Kumar, Pegawai SICC dari PPD Sentul, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan ibu bapa yang dikasihi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Juga kepada ibu bapa yang hadir pertama kali, kami dari pihak PIBG kami menjemput dan rasa gembira kerana ibu bapa dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana dapat menganjurkan sesi pada pagi ini. Juga rakamkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita Encik Krisha Kumar kerana sudi meluangkan masa untuk kita pada pagi ini.
Bagi pihak PIBG, kami rasa setakat ini semua aktiviti berjalan dengan lancar. Okey, kami memang ada kekurangan, tapi setiap tahun kita cuba perbaiki kekurangan kita. Alright. Memang kita mengalu-alukan ibu bapa sentiasa dapat memberi idea dan juga pandangan kepada PIBG supaya kita dapat meningkatkan ataupun menaik tarafkan kemudahan dan juga segala demi anak-anak kita. Selain itu, kita juga mengharapkan ataupun mengalu-alukan jika ada ibu bapa kalau nak apa-apa sumbangan dari segi tenaga kerja ataupun kewangan, bolehlah hubungi kita supaya kita dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk acara-acara ataupun aktiviti yang dianjurkan untuk anak-anak kita. Okay, selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PIBG yang selalu memberi kerjasama dan selalu committed dengan semua aktiviti yang kita jalankan di sekolah. Saya harap kita dapat teruskan usaha ini pada masa akan datang. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okay, terima kasih pada Jamil bin Moses selaku YDP PIBG SK Taman Kepong di atas ucapan aluan mewakili para ibu bapa lah. Okey. Jadi untuk tanpa melengahkan masa, dengan itu saya menjemput Cik Krishna Kumar selaku pegawai SISC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Sentul untuk menyampaikan ucapan berkaitan info pendidikan untuk maklumat kepada ibu bapa sedikit sebanyak lah untuk pada sembang satu ini. Dengan segala hormatnya saya menjemput Cik Krishna Kumar untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okay. Terima kasih pengerusi majlis. Dengar ya? Okay. Dengar. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati Tuan Guru Besar Encik Halimi bin Marasib, Guru Besar SK Taman Kepong, YDP PIBG, Encik Melvin Moses, kepada guru-guru yang hadir, kepada semua guru penolong kanan, para ibu bapa yang dihormati, yang dikasihi, pada hari Sabtu ni ya, pagi ni masing-masing boleh meluangkan masa, maknanya ini adalah ibu bapa yang prihatin, yang sama-sama mendukung usaha sekolah untuk kecemerlangan anak-anak. Okay. Dah nama pun Sembang Sabtu, jadi saya rasa kita buat macam sembang lah, tak payahlah secara protokol, sebab apa yang saya lihat pihak sekolah telah membuat perancangan yang sangat bagus untuk sesi yang akan datang, yang akan bermula pada 21 Mac. Jadi saya selaku pegawai perhubungan sekolah yang mewakili Pejabat Pendidikan Daerah mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada sekolah dapat menganjurkan Sembang Sabtu. Ia adalah satu platform yang sungguh baik. Kalau sebolehnya semua ibu bapa dapat hadir, bagus. Tapi at least ini adalah satu platform di mana kita masih lagi boleh berjumpa semuka, daripada kita sekolah boleh memilih satu kaedah yang senang, iaitu buat satu surat siaran dan hantar kepada ibu bapa. Tapi feedback dia bagaimana? Maklum balas dia bagaimana? Dan mungkin ada banyak persoalan yang tak boleh dijawab. Tapi ini adalah satu usaha yang saya lihat dah beberapa tahun. Sejak pandemik pun sekolah dah usahakan platform begini. Saya rasa dulunya ialah Sembang Santai, saya kata salah saya, ataupun Sembang Sabtu lah. Ini bagus. Kita boleh adakan dua hala, walaupun dengan pandemik kita tak boleh bersemuka, kita ada satu ruang. Jadi saya harap pihak ibu bapa dapat menggunakan platform ni untuk berbincang dengan guru besar PIK, penolong kanan. Saya rasa di sekolah di Sentul ni ada 57 sekolah rendah di bawah PPD Sentul.
Tapi saya sentiasa sangat kagum dengan SK Taman Kepong. Tak tahu kenapa, dia punya aura dia lain ibu bapa ya. Jadi grab peluang ini. Sebab saya lihat cikgu-cikgu dia memang talented. Akademik lah, kurikulum lah, dari segi teknologi, dan mereka sentiasa ada perkara baru yang mereka boleh. Datanglah ke sekolah. Round sekolah tu pun dah nampak apa usaha-usaha guru-guru. Baru-baru ni kemarin bila saya sampai ke sekolah, saya lihat mereka dah ada satu tapak tanam-tanam sayur, pokok anggur. Okay? Ini untuk murid-murid PPKI. Ini satu usaha, satu terapi untuk anak-anak kita. Yang di sekolah lain, kadang-kadang mereka terhad tempat. Tapi Taman Kepong ni memiliki satu ruang yang besar dan guru-guru memanfaatkan ruang itu. Okay? Dan kalau kita jalan sekeliling, kadang untuk saya yang semakin berumur ni, bila saya jalan-jalan di sekolah, dia punya aura tu, sebab saya dari kampung dulu. Okay? Saya dari kampung. So, aura kampung bila dah pindah ke bandar, lain rasa. So, bila masuk balik ke Taman Kepong, tengok pokok bunga, saya tak pernah tengok mana-mana cikgu jalan tunduk. Stres, tak ada. Semua ceria. So, itu melambangkan kepada kepimpinan sekolah. Okay? SLT, Senior Leadership Sekolah yang dapat membuat satu suasana di sekolah yang sangat mesra. Okay? Terima kasih kepada PIBG. Walaupun PIBG macam tak tonjol, tetapi peranan mereka sangat besar di belakang tabir. Thank you Mr. Melvin dengan ahli-ahli PIBG yang sama-sama mendukung. Di saat ini saya diberi peluang, saya ingin berkongsi dua perkara. Izinkan ya, Tuan Guru Besar. Dua perkara. Pertama ialah kita masih lagi belum keluar daripada pandemik COVID-19. Walaupun kita akan masuk ke endemik pada 1 April, tetapi COVID-19 virus ni macam dah kita akan anggap seperti biasa, macam flu biasa. Jadi apa yang saya harapkan bantuan dan menyeru ibu bapa, sama-samalah kita bersama dengan sekolah, kita pantau anak-anak kita di rumah. Kalau mereka rasa mereka ada gejala, jagalah mereka di rumah supaya mereka tidak bawa ke sekolah dan perkara tu dan virus tu menular. Jadi kita sama-sama jaga anak kita. Okay? Dan di pihak sekolah pula mereka akan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk memastikan anak-anak kita selamat. Ya, jadi sama-sama kita main peranan dan kalau rasa apa-apa yang kemuskilan, terus call cikgu, sebab saya rasa SK Taman Kepong ni mereka ada beberapa platform yang kita boleh hubungi dengan cepat. Ya. Dan kedua ialah isu beg ni. Sebab ini menjadi satu isu satu kebangsaan, beg berat. Okay. Saya rasa setakat ni di Taman Kepong tak nampak dia punya isu, tapi apa yang kita boleh buat ialah kita main peranan di rumah setiap hari, kita lihat, kita bantu anak kita. Bantu anak kita lihat jadual yang telah diberikan kepada oleh guru kelas dan kita tolong susun lah. Yalah, kita kadang-kadang anak saya dua-dua pun sama pengalaman. Mereka akan bawa beg dengan buku. Saya tanyakan anak saya, kenapa bawa banyak buku? Takut cikgu minta buku ni. Takut cikgu minta buku. So dia akan bawa satu beg besar dan bawa macam bodybuilder ke sekolah, anak lelaki tu. Jadi kadang-kadang itu yang menjadikan beg berat. Kalau murid-murid boleh ikut seperti yang ditetapkan jadual kelas oleh guru kelas, saya rasa kita boleh atasi masalah ni. Jadi mungkin guru besar akan memberi beberapa kaedah-kaedah untuk mengatasi isu ini. Tapi kita sebagai ibu bapa, kita main peranan di rumah. Kita ambil sedikit masa je. Semalam sebelum mereka tidur, kita sama-sama just check, go through timetable, tengok apa yang mereka bawa dan kita pastikan beg anak kita tak berat. Ya. Dan okey, saya tak nak cakap banyak, tapi cuma saya ingin menyatakanlah kepada ibu bapa ya, Taman Kepong ni, SK Taman Kepong mempunyai guru-guru yang sangat mahir di bidang akademik, co-curriculum,
mereka mempunyai kepakaran dan kemahiran pelbagai bidang di luar kelas. Okey. Jadi saya harap para ibu bapa rebut peluang ini, war-warkan kepada ibu bapa yang lain yang tak dapat hadir hari ini supaya apa-apa program yang diusahakan oleh sekolah ambil peluang dan sertai program aktiviti. Ingat ya perempuan dan tuan-tuan, sekarang kita dah ke abad 21. Jadi kita bukan saja nak lihat anak kita straight A, 5A, 8A. Kita nak lihat mereka ni secara total. Bagus dalam akademik, bagus dalam co-curriculum, pegang teguh pada ajaran agama, pandai berkomunikasi, nilai-nilai murni yang terpuji dalam diri serta pelbagai kemahiran. Kan? Apa gunanya anak kita boleh jadi doktor tapi tak tahu tukar bulb lampu tu. Okay? Apa gunanya jadi seorang engineer yang hebat tapi pipe bocor pun sikit tak tahu nak betulkan. Kan? Jadi kita perlu didik anak kita supaya mereka serba boleh. Dan akhir sekali, terima kasih kepada SK Taman Kepong. Teruskan berinspirasi, memberi inspirasi kepada ibu bapa, kepada anak-anak kita. Dan saya doakan tahun 2022, sesi 2022-2023 memberi lebih kejayaan kepada SK Taman Kepong. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Encik Krishna Kumar di atas ucapan tadi, segala info yang diberi oleh beliau dapat di sesi seterusnya dengan segala hormatnya saya serahkan kepada guru besar untuk kongsikan info-info berkaitan dengan sesi pengoperasian sekolah sesi 2022-2023 untuk pengetahuan ibu bapa nantilah. Jadi tanpa menyangka masa, saya mempersilakanlah guru besar SK Taman Kepong Cik Alimi bin Rasid untuk menyampaikan ataupun berkongsi info-info berkaitan dengan sesi persekolahan kita pada kali ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan guru besar. Okey, baik, terima kasih Cik Norman. Sebelum tu suara saya ada humming tak, echo ke apa? Sebab saya guna dua device ni. Okey, jelas. Sini jelas. Okey, saya kongsi slide saya kejap. Jelas. Sekejap Cik Norman. Dia kadang-kadang okey tuan-tuan, saya dah sharekan, saya harap nampak. Okey, right. Terima kasih Cik Norman sekali lagi, Mr. Kumar, Mr. Melvin, guru-guru dan ibu bapa. Baik, hari ini seperti yang dimaklumkan oleh Cik Kumar, kita secara santai dan sebelum saya teruskan taklimat ini ataupun perkongsian ini, saya ingin menarik perhatian semualah view kita pada hari ini, ke mana kita nak pergi pada hari ini. Baik, yang pertama ada beberapa persoalan lah. Yang pertama berkaitan dengan pastinya pengoperasian sekolah untuk sesi 2022-2023. Yang keduanya tentang hala tuju sekolah di SK Taman Kepong ini, dan yang ketiganya berkaitan dengan milik siapa SK Taman Kepong ini. Ini tiga persoalan yang bagi saya kami dah berbincang sangat penting untuk kita kongsikan bersama, bukan sahaja dalam kalangan guru-guru tetapi juga kepada ibu bapa. Sebab tu di bahasa Melayu punya dia sebut tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena saling kenal mengenal antara satu sama lain supaya kita dapat pastikan perkongsian aktiviti di sekolah ini sentiasa dalam pengetahuan ibu bapa. Dan bila kita tahu satu perkara itu berlaku di sekolah, saya pasti respon ibu bapa terhadap sekolah akan lebih baiklah. Baik, tuan-tuan, sebelum saya teruskan, saya kongsikan pentadbir SK Taman Kepong.
Ini yang tadi sebagai pengacara kita, Cik Norman Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan pentadbiran SK Taman Kepong. Ni Puan Nur Asfarina binti Anwar, guru penolong kanan hal ehwal murid. Beliau menguruskan perkara berkaitan dengan hal ehwal murid di SK Taman Kepong. Dan guru penolong kanan co-curriculum SK Taman Kepong, Puan Nur Hamizah binti Mak Yusof. Ini kegiatan KOKO, aktiviti KOKO memang diuruskan oleh Puan Nur Hamizah lah bersama unitnya. Dan kita juga ada program pendidikan khas integrasi, Puan Dermawati binti Abdul Karim sebagai guru penolong kanan pendidikan khas. Kita ada 6 kelas untuk pendidikan khas. Okay. Baik. Yang ni tak naik semua. Baik tuan-tuan, saya kongsikan sedikit berkaitan informasi SK Taman Kepong. Saya percaya ada ibu bapa murid tahun 1 yang pertama kali bersama dengan kita, yang kali kedua bersama dengan kita. Jadi untuk makluman tuan-tuan, SK Taman Kepong ni berada di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Sentul. Pejabatnya berada di Sekolah Sentul Utama berhampiran dengan IPD Sentul. Sebelum tu dulu ada bomba di situ berhampiran. Dan untuk SK Taman Kepong adalah Sekolah Transformasi 2025. Kita berada di kohort yang ke-5 sebenarnya. Dan apa itu TS25 nanti saya kongsikan sedikit dengan tuan-tuan lah. Apa impaknya nanti kepada sekolah. Dan pada masa yang sama, SK Taman Kepong juga kita ada program bersama GSL. GSL ni adalah Global School Leaders yang di bawah yayasan YTL Foundation. Dan programnya banyak menjurus kepada pentadbir dan juga murid di SK Taman Kepong. Jadi dua program ini tuan-tuan, TS25 dan GSL sebenarnya saling berkaitan dan dia selari. Sebab tu kita sangat beruntung kerana panjang 2 tahun ini kita dah terlibat dengan 2 program yang sebahagian besarnya berfokus kepada kemenjadian murid dan juga kualiti sekolah di SK Taman Kepong. Dan kita ada kebitaraan kita di SK Taman Kepong ini, kalau tuan-tuan mengikuti kita di FB sekolah, banyak program-program yang kita ketengahkan murid, kita ketengahkan murid melalui aktiviti 2 bilik darjah. Contohnya tarian, kita ada juga angklung, kita ada choir, dan ini sebenarnya kita sedang membina karakter murid di SK Taman Kepong melalui aktiviti di 2 bilik darjah. Okey. Untuk komposisi sekolah, kita sekarang ini guru di SK Taman Kepong seramai 40 orang. Sebelum ini 43. Kita baru terima surat 3 orang guru kita berpindah. Ustaz Mulyadi berpindah ke Terengganu. Kemudian Cikgu Wan Rozi berpindah ke SK Sri Sina dan Cikgu Ismul berpindah ke SK Taman Bukit Maluri. Ini yang terkini lah. Kemudian AKP kita ada 7 orang, 2 bertugas di pejabat dan 5 lagi PPM. Mereka bertugas di program pendidikan khas integrasi. Mengikut data terkini, kita mempunyai sampai 484 orang murid dan kita lihat sepanjang cuti ini berlaku pergerakan keluar masuk murid, maksudnya berpindah masuk dan berpindah keluar. Ini pun penting juga pengawal keselamatan. Ini 2 buah. Pengawal keselamatan dan kebersihan ini adalah yang mereka berada di dalam kawasan sekolah, tetapi bukannya di bawah Kementerian Pendidikan. Mereka adalah syarikat yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan kerja-kerja berkaitan dengan kawalan keselamatan sekolah dan juga kebersihan. Kita ada 4 orang pengawal keselamatan, 2 bertugas di waktu siang hari dan 2 bertugas pada waktu malam. Kemudian kebersihan pun kita ada 4, 3 sebagai seorang tukang kebun, yang lainnya bertugas sebagai pembersihan.
Ini sedikit info untuk tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Berkaitan dengan pembukaan sekolah, kita dah maklumkan dalam WhatsApp group. Sekolah kita enrollment-nya tadi saya dah tunjuk di bawah 600. Jadi bermula pada 21 Mac ini nanti, semua murid daripada prasekolah sehinggalah tahun 6 hadir ke sekolah. Kita tak ada penggiliran di SK Taman Kepong. Jadi kita dapat bersemuka dah untuk semua murid di SK Taman Kepong. Kemudian memandangkan kapasiti dia agak tinggi, beberapa perkara telah kita ambil perhatian, terutamanya berkaitan dengan jadual waktu balik, waktu hadir ke sekolah dan sebagainya. Dan ini juga kita kongsikan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh lihat yang atas tu, waktu persekolahan atas ni. Kita Isnin hingga Jumaat, kita akan bermula sebenarnya pada 7:30 ni murid selelawaknya perlu ada di dalam kawasan sekolah lah. Awal sedikit pun kita amat aluk-alukan lah. Jadi semua murid daripada prasekolah, PPKI dan juga arus perdana akan berada di sekolah sebelum 7:30 pagi. Kemudian waktu balik, tuan-tuan dah terima jadual. Kita jadual kita ada 2 tahap, untuk tahap 1 dan tahap 2. Kita tak boleh lepaskan murid untuk tahap 1 secara serentak. Pukul 1. Nanti akan berlaku penjarakan fizikal tu sukar untuk kita kawal. Jadi tuan-tuan ambil perhatian yang ini, Isnin dan Khamis. Untuk tahap 1, murid tahun 1, kita akan lepaskan mereka bergerak ke pintu pagar pada 12.45. Untuk tahun 2, 12.50 dan tahun 3, 12.55. Jadi selang 5 minit kita akan lepaskan murid waktu balik pada hari Isnin dan hingga Khamis. Kenapa kita buat begini tuan-tuan? Kita nak mengelakkan kesakan di hadapan pintu pagar. Jadi peranan tuan-tuan, kalau kita sangat mengharapkanlah ibu bapa dapat hadir mengikut jadual penyuraian yang telah kita tetapkan ini. Termasuk tahap 2. Tahap 2 tahun 4, 1.15, tahun 5, 1.20 dan tahun 6, 1.25. Jadi ini untuk Isnin dan Khamis, dan Jumaat ni tuan-tuan lihat juga, boleh nampak di situ. Kita balik pada 12 tengah hari. Ini Jumaat dia lagi pack sikit ni. Jadi sama juga selang 5 minit, tetapi untuk tahap 2 ni dengan tahap 1, tahun 3 dan tahun 4 ni dia serentak. So jadi saya harap ayah dan ibu dapat memastikanlah dapat hadir mengikut waktu yang kita susun ini bagi mengelakkan sebarang kesesakan. Dapat pastikanlah perkara ini dapat kita uruskan dengan sebaik mungkin. Bagi prasekolah kita tak ada masalah tuan-tuan, sebab mereka pukul 12 ni pada hari Isnin dan Khamis telah tamat sesi pembelajaran pada hari tersebut. Begitu juga pada hari Jumaat kita akan mula penyuraian ini pada 11.30. So tuan-tuan, ini sedikit berkaitan dengan waktu ni. Okey, setakat ni tuan-tuan ada nak tanya apa-apa tak? Okay, kalau tak ada saya tuan-tuan, untuk maklum tuan-tuan, dari segi penghabisan sekolah tu tak ada masalah lah. Ini dari segi plan strategik. Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, kita di semua sekolah di Kuala Lumpur ini ada plan strategik organisasi masing-masing. Dan 2020 adalah tahun terakhir untuk PSO ini, dan sepasnya kami akan buat lagi PSO terkini daripada 23 sampai 2025. Apa asas kita ada untuk laksanakan PSO ni tuan-tuan, nak buat PSO? Kita tetapkan, kita putuskan data-data yang kita ada di sekolah ini dan juga kekuatan kelemahan yang kita ada, kita urus data ini, kita analisis data ini untuk kita tetapkan hari tuju sekolah. Jadi maksudnya tuan, daripada 2020 hingga 2022 ini, apa yang berlaku di sekolah adalah berdasarkan plan strategi organisasi yang telah kita susun
telah kita bina berdasarkan data-data yang saya sebut tadi. Jadi maksudnya semua sekolah di Kuala Lumpur ini perjalanannya bukan mengikut rasa lah. Maksudnya kita melaksanakan program, menjalankan aktiviti di sekolah berdasarkan data-data yang kita ada dan keputusan yang kita buat dalam mesyuarat. Jadi melalui plan strategi ini, tuan-tuan, saya akan kongsikan pada tuan-tuan tentang hala tuju sekolah pada 2022 dan 2023. Yang ini untuk makluman tuan-tuan supaya kita jelas kenapa apa yang akan berlaku pada anak-anak kita sepanjang 2022 2023 ini. Kami pecahkan kepada 5 kluster. Kluster yang pertama adalah kluster kurikulum. Kurikulum ni akan diketuai oleh Cik Norman lah. Dan saya nak menarikkan tuan-tuan pada tahap penguasaan murid yang 2 ke bawah ini. Untuk tahap 1 kita tetapkan tahap 1 maksudnya tahun 1, 2, 3. Murid dapat menguasai minimum TP3. Kita dah tak ada peperiksaan. Jadi bagaimana kita tentukan tahap penguasaan ini? Kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Jadi bila pentaksiran bilik darjah ini ataupun PBD, kita jalankan berterusan. Maksudnya setiap hari di dalam kelas bersama dengan guru. Dan guru akan melihatlah perkembangan anak-anak tuan-tuan dan kita akan letakkan anak tuan-tuan ni berada di tahap yang mana. Maksudnya kita akan melihat perkembangan anak-anak dalam bilik darjah. Dan target kita pada TP3 itulah yang saya pernah kongsi dengan tuan-tuan sebelum ini. Dan untuk tahap 2, sama juga 2 tahun kebelakangan ini kita tak ada peperiksaan, kita berfokus pada PBD. Dan dua-dua ini tahap 1, tahap 2 sasaran kita berada pada 94%. Dan ini berada pada landasan PSO lah. Pada 2020 kita tahap penguasaan 90%, kemudian kita naik pada 91, 92 dan kita ini untuk ke 94%. Baik, untuk hal ehwal murid, fokus yang pertama tu tuan, pemantapan karakter murid. Kita dah laksanakan program karakter murid di SK Taman Kepong dan ini sangat penting lah. Kita ingin melahirkan murid yang seimbang dalam semua aspek dan ini kita berbalik kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Kita ingin melahirkan individu yang harmonis dan seimbang daripada jeris, jasmani, rohani, inteleknya. Jadi semua perlu seimbang. Kita tadi Cik Kumar ada sebut tentang kita nak lahirkan seorang contoh doktor tapi dia ada kemahiran dalam sedikit berkaitan dengan elektrikal dan dia mempunyai budi bahasa yang baik, nilai-nilai murni yang tinggi. Itu yang kita nak hasilkan sebenarnya. Dan untuk kluster core curriculum, saya dah sebut tadi kepentingan kesenian dan kita memberi ruang yang sangat luas di sekolah ini berkaitan dengan aktiviti luar bilik darjah. Jadi tuan-tuan nanti boleh lihatlah perkara-perkara yang sesuai dengan anak-anak dan kita ingin menggilap anak tuan-tuan ini berdasarkan potensi yang mereka ada. Ada murid yang sangat excellent dalam bilik darjah dan ada murid yang sangat berpotensi dalam aktiviti luar bilik darjah. Jadi kita tak ada fokus pada satu-satu potensi. Kita melihat apa yang ada pada murid itu dan kita cuba kembangkan. Dan ini perlu ada kerjasama dengan ibu bapa supaya potensi anak yang sangat besar ini dapat kita kembangkan. Dan saya melihat tuan-tuan, kami melihat di SK Taman Kepong ini murid-muridnya sangat berbakat dalam pelbagai aspek. Jadi kita ambil ruang ini, kita ambil peluang ini supaya anak-anak kita ini dapat kembangkan potensi mereka dengan lebih baik. Kemudian kluster TX25, ini nanti saya terangkan sedikit lah tentang TX25. Kemudian yang 5 ini fokus kepada pengurusan kami
pengurusan dan pentadbiran di sekolah lah. Ini sangat penting sebab pengurusan dan pentadbiran sekolah perlu sentiasa berada dalam keadaan baik supaya klien kami ni pastinya murid dan ibu bapa mendapat yang terbaik daripada pihak sekolah. Dan sedikit tuan-tuan untuk kluster 4 ni, saya tadi sebut tentang TS25, tuan-tuan boleh lihat ajak ini. TS25 ni, sekejap tuan-tuan saya punya kabel ada masalah sebenarnya. Dia berasap sekejap tadi. Okey, untuk TS25 tuan-tuan, kita fokus kepada persediaan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Dan untuk ini, tuan-tuan lihat yang dalam bulat kuning ini yang berlaku di dalam sekolah lah. Kita cuba memastikan bahawa murid ini mendapat pembelajaran yang bermakna di SK Taman Kepong. Dan saya nak fokus kepada 3 perkara yang berada di lingkungan ini. Putih ini, yang pertama pemimpin berkesan, sokongan PIBG dan komuniti, dan guru berkualiti. Kita bersyukur kerana 3 komponen ini kita berada dalam keadaan yang sangat baik untuk menyokong apa yang berlaku di dalam ini. Jadi akhirnya nanti tuan-tuan, sokongan yang diberikan oleh PIBG, komuniti dan tentuan kepada pihak sekolah, kita akan dapat meningkatkan kualiti sekolah dan juga pencapaian ataupun kemenjadian murid ini akan lebih baik di SK Taman Kepong. Sebab itulah salah satu sebab kenapa kita adakan sembang satu ini, supaya hubungan, kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, PIBG, komuniti, PPD, JPN ini dapat kita sederak. Jadi perkara-perkara yang telah kita rancang, yang akan kita laksanakan dapat kita jalankan dengan lebih mudah. Okey, untuk kehadiran murid ke SK Taman Kepong pada 21 Mac ini nanti, murid memakai pakaian seragam sekolah untuk adik sekolah seperti biasa, tetapi pada masa yang sama, sekiranya tuan-tuan mungkinlah ada uniform yang tak sesuai lagi anak tuan-tuan nak pakai, masih diberi kelonggaran untuk memakai pakaian yang sesuai ke sekolah. Sesuai maksudnya sini kemas dan sopan. Jadi sebelum ini pun kita dah laksanakan ini, jadi tuan-tuan dah sedia maklum. Jadinya bukan tak ada, uniform mesti nak ada, tapi diberi sedikit kelonggaran, tapi pada masa yang sama kita cubalah untuk memastikan anak-anak kita ada uniform yang lengkap. Sekiranya tuan-tuan perlukan bantuan berkaitan dengan uniform sekolah ini, boleh berhubung dengan penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Naksfarina. Kita cuba usahakan. Ini bukan janji tuan-tuan, tetapi kita berusahalah kalau dapat itu rezeki. Dan kita dah usahakan perkara ini sejak 2-3 tahun yang lepas. Alhamdulillah ramai anak murid kita yang betul-betul memerlukan uniform ni dapat kita usahakan bersama-sama dengan PIBG dan pihak komuniti. Okay. Kesiapsiagaan sekolah. Untuk ini tuan-tuan, kita faham kebimbangan ibu bapa berkaitan dengan keselamatan, kebersihan dan keceriaan di sekolah. Jadi sama juga kita telah bersama-sama dengan PIBG, komuniti, NGO mengambil beberapa langkah untuk memastikan kita sentiasa bersiap sedia untuk sesi pembuka sekolah. Antaranya berkaitan dengan nyamuk Aedes, dan ini telah kita laksanakan semburan kabus, fogging pada hari Khamis, tak silap saya. Kita mohon hari Sabtu, tapi memandangkan mereka pun ada tugas lain, kita dah buat pada hari Khamis yang lalu. Dan ini kita laksanakan setiap kali apabila sekolah nak bermula ataupun bila kita melihat ancaman tu berada di tahap yang tinggi, kita akan buat fogging. Dan ini terima kasih banyak pada PIBG dan juga Persatuan Penduduk Kepong ini
yang membantu memudahkan berurusan dengan pihak DBKL, dan mereka tak pernah menolak. Setiap kali kita mohon, kita akan dapat dengan segera. Okey. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sanitasi. Sanitasi ni ada dua, tuan-tuan. Yang pertama, kita bekerjasama dengan SRS KRT Kepong. Mereka ada tim yang sentiasa memberi khidmat kepada sekolah. Dan ini pun sama, yang untuk keseluruhan kita akan buat setiap kali nak buka sekolah, pihak SRS dengan Persatuan Kebajikan dan Pembangunan Kepong, mereka secara sukarela membantu sekolah untuk membuat sanitasi keseluruhan kawasan sekolah. Yang keduanya, kita juga buat sanitasi harian. Okay, yang harian ini kita dapat kerjasama daripada kontraktor kebersihan sekolah. Waktunya adalah selepas sesi persekolahan, sesi pembelajaran tamat, anak tuan-tuan balik, pekerja daripada pihak kebersihan ini akan melaksanakan sanitasi seluruh kawasan sekolah dalam kelas dan juga dalam ruang-ruang penting. Dan terima kasih kepada ibu bapa yang menyumbang sanitasi untuk kita gunakan di pihak sekolah. Jadi tuan-tuan tak perlu bimbang berkaitan dengan sanitasi pihak sekolah, di SK Taman Kepong. Okey, ini yang ada dalam kelas anak tuan-tuan. Ini susunan dalam kelas. Saya bagi contoh, satu contoh tuan-tuan. Atas tu meja disusun mengikut penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter antara kelas. Dan di atas meja anak tuan-tuan ni, bawah ni, ditampalkan nama anak tuan-tuan. Jadi murid akan duduk di meja dan kursi mereka yang telah ditandakan oleh pihak guru berdasarkan pelan. Ini ada sebelah kanan ni tuan-tuan, senarai nama dan ini pelan dalam kelas. Ini pentinglah, dan tuan-tuan mohon ingatkan anak-anak sentiasa duduk di meja kursi yang telah ditetapkan pada mereka. Kemudian kita beruntung hasil usaha PIBG dan sumbangan daripada tuan-tuan, kita telah memasang sinki di dalam kelas. Jadi 3 perkara berkaitan dengan COVID-19. Yang pertama, memakai pelindung muka, atau kemudian yang kedua memakai pelitup muka, dan yang ketiga sentiasa membasuh tangan. Jadi yang ini kita dah memudahkan, jadi anak tuan-tuan boleh cuci tangan di dalam kelas. Jadi kita tak perlu anak keluar ke tandas. Ini yang mengambil masa dan juga berlaku pergerakan yang boleh menyebabkan penjarakan fizikal itu tak dapat kita nak kawal. Jadi bila dah ada dalam kelas, cuci tangan lebih mudah, lebih selamat. Dan terima kasih juga lagi sekali kepada ibu bapa yang ada yang menyumbang sabun pencuci untuk digunakan di setiap-setiap kelas. Okey. Kemudian berkaitan dengan persediaan sekolah, kita sentiasa melaksanakan kerja-kerja pembersihan bersama guru dan juga kontraktor kebersihan. InsyaAllah tuan-tuan, selepas 1 April nanti dalam era endemik, jika dibenarkan kita akan buat sesi gotong royong pula bersama dengan ibu bapa. Kita dah plan, kita dah rancang semua ini tetapi tak dapat kita laksanakan secara bersama. Ini berkaitan dengan ujian. Kendiri COVID-19, sesi lepas telah dilaksanakan dan pada tahun ini akan diteruskan. Jadi 10% murid yang hadir, seminggu sekali kita akan buat ujian. Dan kit ujian ini dibekalkan oleh pihak sekolah dan dilaksanakan di rumah dengan bantuan ibu bapa. Siapa yang murid yang kita pilih secara rawak ni, dia kita tak bukan murid yang sama. Keutamaan kita untuk sesi 2022-2023 adalah murid yang belum lengkap vaksin dan juga murid yang tidak mengambil vaksin. Jadi ini keutamaan kita lah. Kita buat ujian kendiri COVID-19. Dan saya rasa ibu bapa dah maklum, cuma murid tahun 1 lah yang belum pernah melalui situasi ini, mereka akan pertama kali. Jadi yang seterusnya, ujian ni juga kita akan buat pada murid yang bergejala apabila hadir ke sekolah. Sehingga mereka ada gejala demam, batuk, sesama dan sebagainya, kita akan buat ujian pada murid ini. Dan apa selepas itu nanti saya akan maklum pada ibu bapa lah. Jadi kiranya tadi tuan-tuan, berlakulah situasi di mana seorang murid itu didapati positif COVID-19. Ini di rumah tuan-tuan.
ataupun menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19, kami mohon sangat-sangat kepada ibu bapa laporkan segera pada pihak sekolah. Ini supaya kita dapat mengambil tindakan segera kerana kami perlu berhubung dengan PPD dan juga PKD. Dan tuan-tuan kena maklum, apabila berlaku satu kes tentu di dalam sekolah, dari segi pengoperasian sekolah itu dia ditekan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. So saya sebagai seorang guru besar tidak mempunyai kuasa untuk sama ada kelas itu perlu dicutikan ke ataupun satu sekolah perlu dicutikan ke, itu adalah atas keputusan yang nanti dibuat oleh pihak KKM. Dalam konteks kita di Taman Kepung ni, Pusat Kesihatan Daerah Kepung lah, mereka akan datang ke sini untuk membuat siasatan, dan laporan itu akan kita panjangkan kepada PPD dan juga JP dan PKL. Jadi yang ni sangat penting tuan-tuan. Okey, situasi di sekolah. Apabila anak tuan-tuan datang ke sekolah, anak tuan-tuan perlu memakai face mask sepanjang masa, dan digalakkan memakai double face mask. Kalau boleh pakailah yang tu untuk dua, tapi dalam kelas, dalam mana-mana, tolong ingatkan anak-anak sentiasa pakai face mask. Untuk face shield tuan-tuan digalakkan, bukan satu yang wajib, tapi kalau tuan rasa nak anak boleh pakai, silakan, tak ada halangan. Dan yang ketiganya berkaitan dengan penjarakan fizikal. Ini sangat penting lah, sebab itu tadi setiap meja kita tagging, kita nak kurangkan pergerakan. 3S tu perlu kita jagalah. Jadi 3 perkara ini mohon sangat pada ayah dan ibu, ingatkan pada anak-anak supaya sentiasa pakai mask dan juga jaga penjarakan fizikal. Kita kena terima hakikat lah tuan-tuan. Anak-anak kita ni bila dah jumpa kawan lama tak jumpa, kita bimbang. Penjarakan fizikal itu kita tak dapat kawal dengan sebaik mungkin. Tetapi walau bagaimanapun, apa yang boleh saya maklumkan pada tuan-tuan, kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya lah untuk memastikan 3 perkara ini sentiasa dipatuhi oleh murid di sekolah. Okey, waktu rehat, tuan-tuan, untuk makan ni ada 2 pilihan. Pilihan pertama, tuan-tuan tempah di kantin, ataupun pilihan kedua, bawa sendiri daripada rumah. Dan untuk tempahan ini, link akan diberikan pada tuan-tuan. Sama juga seperti sebelum ini, tuan-tuan boleh awal lah. Okey, tempah awal. Jadi sama tuan-tuan, yang melalui tempahan, kita akan hantar makanan tuan-tuan, anak tuan-tuan di dalam kelas. Mereka akan makan di dalam kelas. Selepas makan, mereka akan bersihkan meja dan sebagainya. Cuma harapkan yang mana bawa bekal. Ini kita memang tak benarkan anak-anak cuci bekas makanan di sinki dalam kelas. Ini bagi mengelakkan berlakunya saluran tersumbat. Jadi anak-anak yang bawa bekal ni, setelah makan, bekas makan ni masuk balik dalam beg dan nanti cuci dekat rumah lah. Okey, ini untuk makluman tuan-tuan. InsyaAllah link tu akan saya tunjukkan selepas ini. Baik, waktu pulang, itu yang saya maklumkan tadi tuan-tuan. Waktu pulang tadi kita ada waktu sama juga pada tahun sebelum ini. Jadinya tuan-tuan boleh ingatkan anak-anak untuk memastikan jaga penjarakan waktu di Dewan bawah tu, Dewan Bakti. Tunggu sehingga ibu bapa datang, kemudian mereka bergerak ke pintu pagar lah, dan digalakkan tuan-tuan buat begini. Ada ibu bapa yang buat dan dia mudah. Jadi kita anak-anak dia pandang pintu pagar tu, nampak ibu dia angkat kad, nama dia Alimi Pak Alfa, dia nampak, okay, dia akan keluar. Jadi ini inisiatif yang kita harap ibu bapa dapat uruskan, dan kita memang kita tak benarkan ibu bapa berkumpul di depan pintu pagar. Tuan-tuan buat dekat ni, berdiri di tembok, angkat pekat ni, dan anak nampak dia bergerak ke pintu pagar. Jadi penjarakan itu kita boleh kawal. Okay, isu pendidikan tadi Cik Kumar dah sebut berat. InsyaAllah tuan-tuan, kita banyak cara nak mengatasi perkara ini, dan setakat ini kita tak ada apa-apa yang timbul lah di SK Taman Kepung. Namun kita akan cuba lihat secara penambahbaik lah, dan jadual yang kita serahkan pada tuan-tuan ni pada minggu kedua dia akan berubah jadual ni. Yang pertama disebabkan
pertukaran guru tadi, dan yang keduanya kita cuba untuk pastikan perkara ini lebih selamat untuk murid lah, lebih berat. Berkaitan buli, kita ada kes terpencil di SK Taman Kepong. Tapi perkara ini sebenarnya tuan, dia lebih kepada bergurau. Dia nak berkawan, nak bermain, bergurau tetapi melepasi batas yang sepatutnya. Jadi kita sebagai ibu bapa, sebagai guru ni kena melihat perkara ini dari sudut yang positif. Anak ni dia main, dia bergaduh, 5 minit lepas tu dia kawan balik, dia ketawa balik. So kita kena lihat perkara ini daripada banyak aspek. Dan ini adalah satu proses belajar pada mereka, tetapi di pihak sekolah kita ada prosedur. Jadi kalau tuan-tuan berlaku pada anak tuan-tuan, saya cadangkan begini. Tuan-tuan buat laporan ke sekolah. Kalau boleh terus ke pejabat. Datang, kita sebenarnya ada borang, tuan-tuan isi borang aduan tersebut dan beri ruang kepada kita untuk melihat perkara ini sedalam-dalamnya. Dia ada prosedur dia. Jadi cuba elakkan berurusan terus dengan ibu bapa yang terlibat. Dia akan jadi perkara yang lebih serius nanti. Jadi saya harap yang ini tak kira buli ke atau apa-apa perkara, tuan-tuan datang ke sekolah dulu. Kita cadangkan perkara-perkara yang perlu boleh kita ambil lah untuk memastikan akhirnya nanti keputusan kita ambil itu adalah keputusan yang memberi perkara yang positif kepada anak-anak kita. Sama ada ia sebagai satu pengajaran ataupun satu pengalaman. Okey. Baik. Ini yang sebutkan tuan-tuan, semua info kita dah masukkan dalam satu link. Jadi link ni pun saya akan mohon guru-guru kelas nanti kongsi pada grup kelas masing-masing. Dalam tu ada jadual waktu, ada takvim sekolah, kemudian tempahan, jadual waktu balik, kemudian semakkan nama dan sebagainya. Jadi apa-apa isu atau apa-apa pertanyaan sebelum tuan-tuan tanya dalam grup, rujuk dulu link ini. Jadual waktu ada dalam tu. Okay. Untuk semakkan tempahan anak tuan-tuan ada juga dalam tu. Jadi cuba gunakan link ini sebaik mungkin. Kita nak kurangkan komunikasi yang berulang di dalam grup. Sebab bila kita dah post, masih ada ibu bapa yang tanya lagi perkara yang sama. Jadi kadang-kadang waktu malam ni cikgu tak sempat tuan-tuan. Mungkin dia dah buat persiapan untuk anak dia dan sebagainya. Jadi cubalah rujuk dulu dalam link ni. Okay. Untuk media sosial, kita ada 3 media sosial yang utama. FB rasmi. FB ni ada FB rasmi SK Taman Kepong, kita ada FB PPKI dan kita ada FB Prasekolah. Boleh rujuk, type je nama FB SK Taman Kepong, dia akan keluar lah berkaitan dengan SK Taman Kepong. Kemudian kita ada grup WhatsApp setiap kelas dan juga kita ada Telegram dengan PIBG bersama ibu bapa. Ini nanti tuan-tuan boleh masuklah dalam Telegram ini. Cuma untuk WhatsApp ni tuan, kita minimumkan komunikasi selepas 4.30. Untuk menyampaikan info, insya-Allah kita akan cuba yang kalau ada yang urgent lah. Tapi untuk yang lain-lain komunikasi tuan-tuan tentang selain daripada ni, kalau boleh elakkan sebab bila mesej ni kita bimbang maksud itu tidak sama dengan mesej yang ditulis. Kita baca ni nadanya berbeza. Jadi gunakanlah ini untuk kita dapatkan info ataupun sebarang-sebarang yang berkaitan dengan pertikaian antara anak dan sebagainya berhubung terus dengan penolakan hak dewan murid. Dan tuan-tuan pun sedia maklum, kami ni untuk grup kelas saja ada 21. Ada keberangkalian untuk kami terlepas pandang pertanyaan-pertanyaan ibu bapa. Jadi mohon maaf dulu sekiranya ada ibu bapa yang bertanya dalam grup tapi kami terlewat respon. Baik. Kongsikan sedikit tentang Gerobok Rezeki di SK Taman Kepong. Ini hubungan kita dengan NGO. Kita ada Gerobok Rezeki di sekolah. Tuan-tuan dah sedia maklum perkara ini. Kalau tuan-tuan ingin sama menyumbang, silakan. Boleh melalui akaun PIBG. Dan kita sangat bekerja rapatlah dengan NGO ini.
untuk membantu murid di SK Taman Kepong khususnya dan amnya murid-murid di Kuala Lumpur ni lah. Jadi dia ada nilai yang berbeza lah tuan-tuan. Sebenarnya kita libatkan murid juga supaya dia faham memberi itu kenapa, menerima ini situasi dia bagaimana, dan ini nilai lah yang boleh kita terap dalam murid kita. Okey, tuan-tuan, setakat ini saya berkongsi sedikit info dengan tuan-tuan secara lalu, sebab saya rasa tuan-tuan dah jelas tentang pengoperasian sekolah ni. Jadinya tuan-tuan, yang penting kita pada 21 hari bulan tu dah. Kalau ada apa-apa persoalan, tuan-tuan boleh tanya dalam masa dekat ini. Sebelum saya serahkan pertanyaan, ada tak pertanyaan? Cik Jalindra, tak ada online ke Cikgu Su 24? Ya, betul. Kita bersemuka. Segalanya kita bersemuka. Puan Nur Fazrin, silakan. Okey, baik. Terima kasih Guru Besar. Saya Nur Fazrin. Saya ada dua soalan lah yang kalau boleh saya nak minta Guru Besar ataupun pihak sekolah untuk ulaskan. Salah satunya untuk kedatangan ke sekolah, pengoperasian sekolah tu tadi. Tadi Guru Besar dah jelaskan tentang pengoperasian waktu balik. Bagaimana untuk kemasukan ke sekolah tu pula, sebab untuk hari pertama tu kelas kita sedia maklum berubah daripada kelas tahun 1 ke tahun 2. Jadi macam mana pengurusan tu, tandas yang terdekat dan sebagainya. Itu soalan pertama saya. Okay. Soalan kedua saya, yang ni mungkin saya kongsikan lebih awal lagi, mungkin Cik YDP PIBG boleh bincangkan dengan AJK di kemudian hari berkenaan dengan beg berat itu tadi. Sebab kes beg berat ni macam Cik Krishna Kumar tadi pun dah kata, ini adalah isu kebangsaan. Dari zaman Dr. Mazli dulu dah datang melawat, dah hingga sekarang ni Datuk Dr. Razi pun dah keluarkan kenyataan pada 6 Mac yang lalu yang KPM akan menyediakan loker. Tapi saya sedia maklum dengan melihat gambar di dalam kelas tu tadi, dengan penjarakan meja yang kita dah buat, dah santak ke depan dan ke belakang sehingga tak ada ruang. Dan kemungkinan loker tu tak boleh nak diletakkan pun dekat dalam bilik darjah. Sebab kita pun sedia maklum untuk SKTK ni adalah hanya satu sesi. Jadi ada cadangan lain yang Dr. Razi ni ada cadangkan untuk letakkan buku teks tu di dalam laci meja. Jadi pada saya itu mungkin boleh dibuat selain untuk meletakkan loker dari segi kos kita boleh jimatkan, ruang pun kita boleh jimatkan. Cuma dari segi keselamatan buku tu untuk hilang ke ataupun macam mana, itu yang kita perlu bincangkan lebih. Yang itu saya akan serahkan kepada YDP PIBG untuk bincangkan lebih lanjut macam mana nak bekerjasama dengan pihak sekolah dalam hal ni. Jadi itu sajalah yang saya nak bincangkan kat sini ataupun nak tanyakan. Sebab pada saya isu beg sekolah berat ni memang dah terlalu lama dan saya rasa ini adalah masanya untuk kita mengambil langkah yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Fazrin. Baik, saya ambil soalan yang pertama tentang kehadiran murid ke sekolah. Yang pertama saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kita ada satu jawatankuasa yang kita terapkan sebab kita faham hari pertama sekolah ini perjalanannya umpama hari-hari yang baru lah untuk anak murid, sebenarnya murid tahun 1 dan juga pra. Jadi jawatankuasa ini kita dah pecah-pecahkan mengikut tugas masing-masing, dan waktu pagi nanti murid akan hadir pintu C macam biasa. Tadi pada tahun 1 pun sudah maklumkan pintu C. Untuk pintu A hanya murid PPKI. Jadi prasekolah dan juga untuk murid arus perdana mereka akan melalui pintu C. Prosedur dia sama, ada guru yang akan berada di pintu pagar Dewan Bakti sehinggalah sampai ke kelas. Jadi murid akan datang terus ke kelas. Bagi murid tahun 1, mereka pertama kali. Ni jadi kita akan letakkan mereka di Dewan atas, Dewan Wawasan. Kita buat dua bahagian, satu untuk satu alfa, satu untuk satu beta.
Jadi murid-murid tahun 1 ini mereka datang tuan-tuan hanya dibenarkan hantar anak sehingga pagar sekolah. Kemudian anak akan berjalan ke dewan atas, dewan wawasan. Mereka duduk di situ, ada guru yang menguruskan dan selepas itu mereka akan dibawa ke kelas masing-masing mengikut susunan meja yang telah ditetapkan. Ya. Jadi prosedur dia sama je sebelum ni dan cuma kita di SK Taman Kepong sebelum ini kita masih meneruskan untuk apa ni scan suhu murid walaupun itu bukan satu perkara yang wajib tetapi kita sebelum ni kita masih teruskan kerana dia tak menjejaskan apa-apa pun dari segi masa. Murid sangat pantas untuk apa ni scan suhu. Jadi mereka sekarang ni terus bergerak ke kelas masing-masing. Jadi itulah sedikit gambarannya. Murid masuk pintu C, kemudian berjalan terus dengan bantuan guru dan pengawas ke kelas masing-masing. Kecuali murid tahun 1 mereka akan dibawa di dewan dan diuruskan di situ sebelum dibawa ke kelas. Berkaitan dengan isu beg berat ni, dia ada satu SPI sebenarnya, surat siaran daripada Pendidikan bilangan 8 2018 tak silap saya berkaitan dengan beg berat. Dan siaran itu dinyatakan syur-syur yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Cadangan-cadangan daripada surat perintah tersebut. Salah satunya untuk pihak sekolah jadual waktu anjal dan ini kita sedang usahakan satu hari mungkin dalam 4 atau maksimum 5 subjek dirasakan sehari. Dan kita cuba ke arah itu tuan-tuan tetapi ada beberapa perkara hari tertentu kita tak dapat nak elakkan disebabkan faktor-faktor dari segi guru kita macam kita setakat ini kita kurang 6 orang guru di SK Taman Kepong. Jadi macam mana pun kita dah cuba sebaik yang mungkin dan insya-Allah berdasarkan jadual yang ada itu isu beg berat ini dapat kita minimumkan. Dan yang solusi yang lain antaranya kepada PIBG menyediakan loker. Loker ni mungkin kita boleh letak di dewan ataupun di kelas. Dan ini merupakan kos yang tinggi. Kita dah rujuk tuan-tuan satu set apa semua tu dekat 700. Dan insyaAllah kalau ada rezeki nanti seperti Singki ni bagaimana ibu bapa boleh menyumbang ataupun bersama-sama kita dapatkan dana, kita boleh buat perkara ini. Dan itu salah satu yang terbaik sebenarnya loker ni di dalam kelas ataupun di ruang-ruang tertentu. Kemudian berkaitan dengan cadangan-cadangan lain itu sentiasa kita fikirkan secara bersama dengan PIBG. Begitu juga Cik Kristal Kumar bagi pihak PPD selalu melihat perkara ini. Dan kalau ada tuan-tuan melihat perkara ini berlaku, maklumkan segera pada kami. Kadang-kadang kami pun terlepas pandang perkara ini. Kita tak nampak ada murid yang bawa beg yang banyak isinya. Kita lihatlah, kita cek, kita bantu, kita komunikasi dengan ibu bapa supaya satu solusi yang lebih baik dapat kita buat. Itu berkaitan respons saya lah. Prof. Fazrin menjawab tak? Baik, terima kasih GB memang menjawab. Tapi yang untuk kemasukan ke sekolah tu saya faham untuk tahun 1. Tapi bagaimana dengan untuk murid tahun 2 atau tahun 3 sebab mereka dah terlalu lama PDPR dan cuma datang ke sekolah untuk beberapa kali dan hanya dibenarkan duduk dalam kelas. Jadi dia tak tahu kedudukan kelas untuk naik tahun 2 tu kat mana dan tahun ketiga tu kat mana dia punya kelas. Itu saja. Okey, kita ada plan sekolah. Nanti yang ni saya akan masukkan dalam, minta bantuan Encik Norman, masukkan dalam grup kedudukan kelas mereka. Walaupun, dan kalau dia tak faham nak baca plan tu, tuan-tuan boleh bantu. Dan kalau ada masalah juga, insyaAllah waktu pagi tu kita ada Asyik sebenarnya setiap laluan itu kita letakkan pengawas dan guru. Dia akan tanya murid kelas mana dan guru akan tunjuk kelas dia di mana dan guru kelas dah tunggu pagi itu di dalam kelas. Jadi murid ni cuma ingatkan anak, tanya cikgu ataupun tanya pengawas kat mana kelas tu. Nanti mereka setiap laluan itu ada guru yang akan membantu nanti pergerakan murid untuk ke kelas masing-masing. Sehinggalah di dalam kelas tu ada guru pertama yang menunggu anak-anak tuan-tuan di dalam kelas.
Jadi kalau anak tuan-tuan datang dalam pukul 7 tu yang sesuai lah masa dia. Kalau awal sangat pun sebab cikgu biasanya akan sampai antara sebelum pukul 7, 6.55 dan sebagainya, macam tu lah. Jadi InsyaAllah tak akan berlaku perkara-perkara yang menyukarkan anak untuk ke kelas, dan mereka sangat familiar dengan kelas, label kelas ada. Sekalinya cubalah nanti kalau hari pertama, saya rasa dia hari pertama je, hari kedua tu tak ada isu dah, dan tandas masih dalam kedudukan yang sama, posisi yang sama. Kita cubalah nanti kita minimumkan apa-apa isu yang berlaku pada waktu pendaftaran tu, daripada tahun 2 sampailah tahun 6. Okay, Puan Balik. Baik, terima kasih. Sama. Cik Kumar boleh respon juga, Cik Kumar kalau tak ada respon. Okay, tuan-tuan ada lagi soalan lain? Cik Umar ada tak soalan lain yang saya tak nampak? Okay, berkaitan dengan susunan murid tuan-tuan, kita melihat banyak aspek lah. Murid ni duduk bagaimana, di mana dan sebagainya. Kita cuba pastikan perkara setiap murid yang berada dalam kelas itu tidak terhalang ataupun terganggu dengan kedudukan mereka di dalam kelas. Sekiranya ada apa-apa, maklumkan pada guru kelas, dan kita akan lihat perkara itu dari semua aspek, pencahayaan, fizikal murid itu sendiri, dari segi matanya, sama ada dia rambut jauh, rambut dekat, silau dan sebagainya. Nanti kita cuba bincanglah perkara itu seboleh mungkin. Kita tak boleh selesaikan perkara ini secara 100%, tetapi kita cuba pastikan semua murid dapat duduk dengan selesa dan sepatutnya di dalam kelas. Ada dalam chat GB. Dalam chat tentang Puan Cik Jalindra pakai baju PJ atau pakai. Okey, tadi saya dah sebut tuan-tuan, untuk pakaian ini ada dua. Kalau ada uniform, pakai uniform. Kalau uniform dah tak boleh nak pakai dan tuan-tuan belum dapat sediakan pada anak-anak, boleh pakai pakaian PJ. Tapi seboleh mungkin nanti cubalah pastikan anak pakai ni. Cik Krisma Kumar, saya lupa tak sempat nak ucap terima kasih sebab dia ada urusan dari tuan-tuan. Dia terpaksa ubah jadual dia untuk bersama dengan tuan-tuan. Okey, untuk aktiviti koko tuan-tuan, mulai sesi ini sebenarnya aktiviti koko telah boleh dilaksanakan secara bersemuka. Nanti tuan-tuan bersedialah, jadual kita dah ada dah sebenarnya. Kita minggu pertama pun kita dah mula dengan koko sebenarnya. Tapi bila semalam siaran terkini tu keluar, sebelum ni kita urus jadual mengikut secara online. Jadi untuk koko ini dah boleh secara bersemuka, nanti kita akan maklumkan kepada tuan-tuan lah. Tapi bersedia untuk minggu pertama aktiviti koko. Cik Norman ada nak tambah? Makan minum murid masih sama kan? Ya, masih di dalam kelas. Murid masih makan di dalam kelas. Pihak kantin akan hantar. Saya mohonlah tuan-tuan, begini. Tuan-tuan akan buat tempahan awal. Tetapi sekiranya anak tuan-tuan tidak hadir pagi tersebut, tolong maklumkan kepada pihak kantin. Kita melihat kadang-kadang tu banyak makanan yang dah ditempah tetapi murid tak hadir. Satu, pembayaran, dan kedua kita kena ambil kira juga tentang kos yang ditanggung oleh pihak kantin itulah. Cuba kita minimumkan. Jadi telah buat tempahan, dan tuan-tuan sekiranya anak tidak hadir, maklumkan segera pada pihak kantin. Okey. Berkaitan dengan PIBG tuan-tuan, PIBG untuk Mesyuarat Agong boleh dibuat bermula pada 21 Mac sehinggalah 30 Jun. So nanti kita akan tetapkan tarikh untuk kita buat Mesyuarat Agong PIBG, dan saya sangat berterima kasih pada PIBG tuan-tuan. Kalau kita perasan 2 tahun dah kita tak memohon sumbangan daripada ibu bapa.
sebab kita faham situasi sebelum ini PKP dan sebagainya, dan ada ibu bapa yang terkesan, sangat terkesan hilang pekerjaan, hilang pendapatan dan sebagainya. Sebab tu kita tidak membuat sebarang sumbangan PABG daripada ibu bapa secara rasminya lah. Tapi kita terima kasih juga ada ibu bapa yang memberi sumbangan dalam bentuk lain. Ada yang beli juga dalam bentuk RM1 yang dikreditkan terus ke dalam akaun PABG, dan ada juga yang membeli dalam bentuk barangan, bantuan makanan, hand sanitizer, sabun, kemudian contoh untuk aktiviti pertanian itu ada yang sumbang tanah, pasu dan sebagainya, dan ini sangat membantulah sebenarnya pihak sekolah. Kami merakamkan ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang memberi sumbangan kepada pihak sekolah. Dan insya-Allah untuk sesi ini kita akan mulakan kembali sumbangan ibu bapa ini. Nanti amount dia akan kita tetapkan dalam musyawarah agung lah tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan boleh bayangkan aktiviti sekolah berjalan, tetapi dalam masa tempoh 2 tahun PABG tidak membuat kutipan sumbangan daripada ibu bapa. Maksudnya PABG dah buat persediaan awal dan kita dah buat program sebelum ini. Bukan kebetulan rezeki kita masih ada dana yang boleh kita gunakan untuk sepanjang 2 tahun kita tidak membuat kutipan. Tapi kita memang sangat berhemah dalam berbelanja tuan-tuan. PABG sangat berhemah dalam berbelanja, dan kita beri utamaan kepada perkara-perkara yang memberi manfaat kepada murid secara terus. Okey. Ada lain nak tanya? Dalam cek waktu koko selepas sekolah. Okey, Cikgu Amizah ada tak? Cikgu Amizah. Okey, untuk waktu koko tuan-tuan, kita buat pada hari Rabu. Dan biasanya kita akan mula terus selepas waktu sekolah. Habis pukul 1.30, murid rehat sekejap. Makan nanti yang ni boleh order di kantin masing-masing. Solat dan sebagainya bagi yang Muslim. Selepas tu dalam pukul 2 lebih kita akan mula dengan kukus sehingga pukul 4.30 paling lama. Nanti kita tengok dulu jadual sebab kami baru dapat semalam siaran terbaru tentang aktiviti kokok ini. Nanti kami akan maklumkanlah pada tuan-tuan semuanya berkaitan dengan kokok ini melalui grup kelas. Okey. Boleh tahu tahun 1 kelas 1. Okey, untuk tahun 1 berada di arah 1. Tuan-tuan kalau naik tangga nak pejabat tu, ke kanan pejabat, ke kiri itu kelas tahun 1. Tahun 1 alfa dan 1 beta. Cikgu Amizah ada. Cikgu Amizah ada nak respon tentang koko? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tuan JB, saya setakat ni masih belum lagi terima apa-apa maklumat yang jelas lah daripada yang PPD ataupun jabatan. Cuma kita akan teruskan bermula 30 hari April. Okey, baik. 30 bulan Mac. Apa tuan-tuan, nanti info tu akan kita kongsi kepada tuan-tuan. Ya, terima kasih. Ada yang lain tuan-tuan? Lain ada yang nak kongsi? So saya harap yang waktu hadir, waktu balik tu tuan-tuan clear, tuan-tuan tolong ambil anak waktu balik tu ikut waktu yang telah ditetapkan. Sebabnya selepas waktu balik ni tuan-tuan, memanglah cikgu akan bersama murid ke bawah tu. Pintu C dan juga pintu A. Tetapi pada masa yang sama, selepas waktu sekolah ni, kami ada juga mesyuarat berkaitan dengan penghabisian sekolah, panitia dan sebagainya. Jadi kami tak ada keupayaan nak tunggu anak tuan-tuan sehingga tuan-tuan hadir selepas sampai pukul 2 dan 2.30 dan sebagainya. Jadi harap sangat bantuan pada ibu bapa dapat uruskan anak waktu balik tu sesegera yang boleh. Dan concern kami adalah sebenarnya kepada keselamatan anak itu sendiri. Dia dah duduk ramai-ramai tu, penjarakan fizikalnya tak terjaga nanti. Okay.
Ada lagi tuan-tuan? Saya rasa tak ada Cik Norman Tak ada. Okey, kalau tak ada tuan-tuan, sebelum saya silakan kepada Cik Norman, sekali lagi tuan-tuan, saya bagi pihak sekolah mengucapkan berbanyak terima kasih pada ayah dan ibu dan juga PIBG yang banyak membantu sekolah sepanjang sesi 2001-2020 sebelum ini, ya. Tanpa bantuan, tanpa sokongan tuan-tuan dan juga PIBG, kami pihak sekolah memang agak sukar untuk melaksanakan program-program di sekolah, ya. Dan harapnya untuk sesi ini kita akan teruskan lagi kerjasama yang sangat baik di Taman Kepung ni. Saya sangat respect dengan ibu bapa di SK Taman Kepung, sangat supportive, memudahkan urusan. Jadi kita selesa lah dapat bekerjasama dengan tuan-tuan. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, ada apa-apa isu tuan-tuan, kita fokus kepada cari jalan penyelesaian. Kita bukan nak cari siapa salah, siapa betul, tapi kita nak cari jalan penyelesaian. Itu lebih bagus daripada kita memikirkan punca itu, ini dan sebagainya. Sebabnya kalau kita fokus pada itu, mencari siapa salah, siapa betul, kesudahannya nanti akan berlakulah perkara-perkara yang kita tak ingini, sakit hati, dan akhirnya hubungan tu akan jadi longgar. Jadi kita datang, yang penting tuan-tuan datang ke sekolah. Datang ke sekolah, cara nak datang sekolah, lapor diri di pejabat pengawal dan terus ke pejabat. Kami tak benarkan tuan-tuan jumpa cikgu terus. Ini prosedur untuk semua sekolah. Jadi datang dulu ke sekolah, jumpa dengan guard, lepas tu terus ke pejabat. Bagi tahu apa urusan, dan kalau ada urusan dengan guru apa semua, nanti kita akan uruskan dengan guru tu sama ada nak jumpa ke dan sebagainya. Tapi datang dulu ke pejabat. Jadi sekali tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa nanti di lain masa. Terima kasih ruang yang diberikan kepada pihak sekolah untuk memastikan kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita secara bersama. Jadi itu saja Cik Norman. Terima kasih banyak-banyak. Kembali pada Cik Norman. Okey, terima kasih pada Guru Besar di atas perkongsian maklumat tentang program sekolah sesi 2002-2003. Saya harapkan perkongsian ni dapat dimanfaatkan oleh ibu bapa. Sekiranya ibu bapa ada masalah, boleh rujuk dalam grup kelas ataupun boleh tanya sama ada dengan guru besar ataupun saya sendiri. Untuk kedudukan kelas nanti saya akan masukkan tentang kedudukan kelas. Saya bagi gambaran sikit. Untuk dalam blok A, kita ada tahun di aras 2 tahun 4 dengan tahun 6. Manakala di blok B, aras 2 tahun 1 dengan tahun 2, aras 3 tahun 3 dengan tahun 5. Manakala prasekolah dengan PPKI dengan praintegrasi di tempat biasalah. Nanti maklumat tu saya akan kongsikan nanti dalam guru kelas, nanti ibu bapa boleh rujuk. Dan berkaitan dengan perkara lain nanti dari semasa ke semasa pihak sekolah akan maklumkanlah kepada ibu bapa sebelum sesi persekolahan dibuka. Jadi kalau tak ada apa, saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua ibu bapa yang hadir untuk sembang satu pada pagi ini, kepada guru besar dan barisan pentadbir serta guru-guru sekalian, dan pada ibu bapa yang saya hormati. Semoga perkongsian ini dapat kita dapat manfaatlah bersama. Semoga kita doakan sesi persekolahan kita pada sesi 2022-2023 dapat berjalan dengan lancar. Sebab sedia maklum, Guru Besar telah maklum bahawa kita tak ada PDPR, kita semua akan hadir secara bersemuka. Okey, dari situlah baru kita akan lihat apa yang kita boleh bantu kepada anak-anak untuk kita maklum kepada ibu bapa demi kecemerlangan dalam apa jua bidang di SK Taman Kepung. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti pada ibu bapa. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.